Seterusnya saya menjemput Datin Ros Wiyati binti Ala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Seri Yang di-Pertua, soalan saya soalan nombor 9. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Yang di-Pertua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Yang Berhormat. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat amat memandang serius terhadap sebarang kes penderaan ke atas kanak-kanak. Dalam hal ini, KPWKM dan agensi-agensi di bawah seliaannya seperti mana Jabatan Kebajikan Masyarakat, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara telah melaksanakan pelbagai inisiatif sama ada daripada aspek pelaksanaan dasar, perundangan, penyampaian perkhidmatan dan juga khidmat sokongan, termasuklah program-program advokasi dan kesedaran berkenaan dengan isu-isu penderaan. Antara langkah-langkah segera yang telah dilaksanakan oleh KPWKM adalah mewujudkan satu garis panduan pengurusan penempatan kanak-kanak kepada ibu bapa dan orang yang layak dan sesuai OYLS. Dan ini telah pun dilancarkan pada 11 Mac tahun 2023. Datuk Seri Yang di-Pertua, melalui garis panduan ini, Pegawai Pelindung JKM mempunyai rujukan dan panduan secara terperinci dalam proses membuat syor pihak yang layak menjadi OYLS sebelum diputuskan oleh mahkamah. Selain daripada itu, Pegawai Pelindung JKM juga terus diberikan pendedahan serta latihan yang berterusan dalam usaha mempertingkatkan dan melengkapkan mereka dengan pengetahuan-pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Selain daripada itu juga, KPWKM turut menubuhkan mesyuarat panel penempatan kanak-kanak kepada orang yang layak dan sesuai di peringkat JKM negeri yang akan dipengerusikan oleh pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri yang turut melibatkan keahlian pejabat kebajikan masyarakat daerah-daerah dan pelindung bagi kes pemeliharaan dan pelindungan kanak-kanak yang ditempatkan dalam jagaan orang yang bukan ibu bapa dan ibu bapa kepada kanak-kanak tersebut. Di samping itu, Datuk Seri Yang di-Pertua, Akta Kanak-Kanak tahun 2001 telah dipindah pada tahun 2016 bagi memastikan kanak-kanak terus diberikan keutamaan daripada aspek perlindungan, pemeliharaan dan pemulihan. Antara pindaan yang telah dimasukkan adalah meningkatkan hukuman kepada individu yang telah melakukan penganiayaan atau mendedahkan kanak-kanak sehingga mengakibatkan kanak-kanak mengalami kecederaan fizikal, emosi dan juga seksual di bawah Seksyen 31(1)(1) Akta Kanak-Kanak 2011. Individu yang telah didapati bersalah juga dikehendaki menjalani perintah khidmat masyarakat sebagai hukuman mandatori. Kerajaan juga akan mengemukakan satu lagi pindaan ke atas Akta Kesalahan-Kesalahan Jenayah Seksual terhadap Kanak-Kanak tahun 2017 yang bertujuan untuk menangani kesalahan jenayah seksual yang dilakukan terhadap kanak-kanak dengan lebih berkesan. Datuk Seri Yang di-Pertua, untuk makluman, pusat jagaan yang menyediakan perkhidmatan jagaan untuk kanak-kanak ditubuhkan di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 bagi memastikan kebajikan, kesejahteraan dan keselamatan penghuni di pusat berkenaan terjamin. Antara tindakan penguatkuasaan yang telah dilaksanakan oleh JKM dalam memastikan pusat-pusat jagaan ini beroperasi mengikut peraturan yang ditetapkan adalah seperti melaksanakan LAK ataupun SITA, pendakwaan dan kompaun. Pada masa yang sama, Task Force Pemutihan dan tindakan penguatkuasaan ke atas pusat jagaan yang tidak berdaftar juga telah ditubuhkan. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya teruskan sedikit lagi. Dari segi advokasi, KPWKM menerusi LPPKN juga senantiasa mempergiat program-program kesedaran yang melibatkan ibu bapa, kanak-kanak dan komuniti setempat. Menerusi penganjuran kursus pra-perkahwinan Smart Start dan ilmu keluarga at LPPKN yang merupakan program bagi pengukuhan institusi kekeluargaan. Ini termasuklah program literasi undang-undang bagi memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa tugas dan peranan melindungi kanak-kanak merupakan tanggungjawab bersama. Terima kasih, Datuk Seri. Soalan tambahan. Soalan tambahan saya yang Datuk Speaker. Sekiranya kita merujuk kepada data Jabatan Kebajikan Masyarakat, telah merekodkan sebanyak 1,055 kes penderaan kanak-kanak dari Januari hingga Jun tahun lepas. Angka ini amat membimbangkan. Soalan saya, adakah kerajaan pada masa kini sedang merangka usaha untuk menambah baik akta-akta sedia ada untuk memberi lebih perlindungan kepada kanak-kanak? Dan juga baru-baru ini banyak kes tular di video berkaitan
gangguan seksual dan penderaan seksual kanak-kanak tersebar di media sosial. Apakah bentuk kawalan dan pencegahan yang dilaksanakan oleh kementerian dalam membentras gejala buruk ini? Terima kasih. Datuk Seri Yang Dipertua, dalam memastikan perkhidmatan kepada kanak-kanak kekal, relevan dan holistik, KPWKM sebenarnya sedang membangunkan satu dasar kanak-kanak negara yang lebih komprehensif, menerusi semakan semula dasar-dasar sedia ada, iaitu dasar kanak-kanak negara, dasar pelindungan kanak-kanak negara, dan elemen berkaitan kanak-kanak dalam dasar pendidikan kesihatan dan reproduktif sosial. Satu pelan tindakan baru turut akan dibangunkan bagi mengiringi dasar baru ini yang akan menggariskan beberapa panduan bagi mengukuhkan tadbir urus dasar perundangan dan penyampaian perkhidmatan yang mana turut merangkumi agensi-agensi pelaksana di peringkat persekutuan, negeri dan juga pihak berkuasa tempatan. Dan sokongan komuniti dan kerjasama semua badan, bukan kerajaan, perlu diperkasakan demi kepentingan yang terbaik kanak-kanak. Pasukan Perlindungan Kanak-kanak ataupun PPKK, Pasukan Kebajikan Kanak-kanak PKKK, Pasukan Pembantu Perlindungan ditubuhkan melalui peruntukan di bawah Akta Kanak-kanak 2001 sebagai orang perantara antara komuniti dan juga JKM bagi menangani kes-kes kanak-kanak yang telah disyaki menjadi mangsa pengabaian, penganiayaan, penderaan, khususnya mereka yang memerlukan pemeliharaan serta perlindungan. Datuk Seri Yang Dipertua, sehingga kini ada seramai 140 buah pegawai Pasukan Perlindungan Kanak-kanak dan ada seramai 133 buah Pasukan Kebajikan Kanak-kanak. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan tambahan. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua juga. Nah, terdapat juga kes pendaraan di Taska atau Day Care Center dengan izin. Malah kes pendaraan di Pusat Jagaan dan Taska ini sama kerapnya. Taska lebih kerap kita dengar berbanding dengan kes pendaraan yang dilakukan oleh ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu sendiri. Apakah langkah kementerian untuk memastikan kes pendaraan di Taska tidak berulang di masa hadapan kini? Sekian, Mas. Datuk Seri Yang Dipertua, terima kasih rakan saya yang berhormat senator yang bertanya, rakan lama. Datuk Seri Yang Dipertua, saya nak rakamkan bahawa duduk di Dewan Negara ni lain macam bila kita pernah duduk di Dewan Negara. Rasa happy tu lain macam, ya. Datuk Seri Yang Dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat kerana peka terhadap keselamatan anak-anak kita, khususnya di Pusat Jagaan dan Taska. Dalam hal ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat sebenarnya telah daripada semasa ke semasa menambah baik keperluan, peraturan dan proses untuk pihak mendaftar dan beroperasi secara sah sebagai Taska. Saya ingin berkongsi 3 daripada penambahbaikan yang kita lakukan pada hari ini. Pertama, pengasuh di Taska kini diwajibkan menjalani latihan dan lulus ujian kursus didikan dan asuhan permata ataupun disebut KAP. Ini bagi memastikan pengasuh-pengasuh yang bertugas mempunyai kemahiran dan dalam mengendalikan kanak-kanak di bawah umur 4 tahun, kursus selama 28 hari ataupun 144 jam ini bagi melengkapkan mereka bukan saja daripada segi teori malah juga daripada segi amali. Dan yang keduanya, Datuk Seri Yang Dipertua, kita telah mewajibkan pemasangan CCTV sebenarnya di premis Taska. Ini bagi memastikan sebarang kejadian yang tidak diingini yang berlaku di Taska dapat disiasat dengan lebih terperinci. Selain itu, dengan adanya pemantauan CCTV ini, boleh menjadikan semua pihak menjadi lebih alert, bertanggungjawab menjalankan tugas mereka. Dan yang ketiga, sedikit lagi Yang Dipertua, mewujudkan kesedaran di kalangan ibu bapa, penjaga untuk menghantar anak-anak mereka di Taska yang berdaftar. Ini kerana operasi Taska yang berdaftar akan dipantau oleh JKM dan mengikut SOP yang sewajarnya untuk keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Soalan tambahan, Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Mengenai penubuhan Jawatankuasa Pembangunan Kanak-kanak, apa fungsi dan peranan sebenar dan sejauh mana dia boleh menangani isu-isu penderaan dan juga pengabaian kanak-kanak? Terima kasih. Datuk Seri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Senator yang bertanya. Ini adalah isu baru
yang telah pun disebutkan oleh Menteri Kewangan, Datuk Seri Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, Dewan Yang Mulia, bagi langkah jangka masa panjang, KPWKM sebenarnya sedang dalam siri rundingan dan perbincangan bersama agensi-agensi pusat seperti mana Kementerian Kewangan dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam dalam memperincikan dan memuktamadkan hasrat kerajaan untuk menubuhkan Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri semasa Belanjawan 2023. Dengan adanya sebuah entiti khusus ini, Datuk Seri Yang di-Pertua, perkhidmatan kepada kanak-kanak diyakini dapat dipertingkatkan lebih-lebih lagi dengan jumlah kaki tangan yang mencukupi dan modal insan yang dilengkapkan khusus dengan dalam memberi tumpuan dalam pelbagai aspek yang diperlukan oleh kumpulan sasar ini. Tuan Yang di-Pertua, ada antara tugas dan fungsi Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Senator, pertamanya adalah untuk mewujudkan mekanisme check and balance. Kita memerlukan seorang pegawai pelindung kanak-kanak yang sebenarnya cukup untuk menangani isu-isu yang terkait dengan kanak-kanak. Setakat ini nisbahnya adalah 1:108, Datuk Seri Yang di-Pertua. Kita perlu capai sekurang-kurangnya 1:50, seorang pegawai pelindung dengan 50 kes kanak-kanak, atau yang paling baik adalah satu pegawai pelindung nisbah dengan 20 atau hingga 30 kes kanak-kanak. Yang kedua, membangunkan sistem pemantauan penempatan kanak-kanak kepada ibu bapa pemeliharaan orang layak dan sesuai. Dan ketiga, mempertingkatkan aspek pemantauan kanak-kanak yang berada di bawah jagaan Taman Asuhan Kanak-Kanak dan Pusat Jagaan Kanak-Kanak. Yang keempat, mempertingkatkan usaha-usaha advokasi berhubung peranan komuniti. Datuk Seri Yang di-Pertua, penubuhan JPKK dapat membantu menangani isu-isu pengabaian penderaan kanak-kanak, menerusi pengkhususan tugas pegawai pembangunan masyarakat di JKM yang akan nanti lebih terfokus kepada tugasnya sebagai pelindung dan pegawai akhlak yang lebih efisien. Pada masa ini, Datuk Seri Yang di-Pertua, mereka pegawai pelindung memakai beberapa topi yang mengakibatkan fokus mereka agak terganggu. Sebab itulah di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita memang mahukan sebuah Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak yang dapat berdiri sendiri sebagai satu agensi yang lebih berkesan di bawah KPWKM. Pada masa ini, mereka juga sebagai pegawai pelindung, mereka juga sebagai pegawai akhlak, mereka juga pegawai yang diberi kuasa untuk menjalankan operasi di taska-taska, mereka juga pendaftar di peringkat OKU, mereka juga yang akan meran PPS bila berlaku banjir, mereka juga yang akan melakukan operasi gelandangan, mereka juga yang akan bertanggungjawab terhadap akta keganasan rumah tangga. Jadi pada keseluruhannya, Datuk Seri Yang di-Pertua, penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak ini adalah perkara yang sangat krusial dalam pada kita nak menyelesaikan begitu banyak dinamika masalah-masalah yang terkait dengan kanak-kanak. Terima kasih, Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Puan Aiman Atira binti Sabu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan.